Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa membuka pintu hati manusia. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba-hamba yang sentiasa bersyukur, yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Tersambung ayat yang ke-30 daripada surah Yasin. Cuma kita supaya tidak saya seorang yang dapat pahala baca ayat surah Yasin, kita akan mulakan, kita baca dulu ayat ni supaya sama-sama kita dapat pahala baca dulu. Kemudian barulah kita bincang makna ayat. Saya baca, kemudian sila bacalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Ayat ni pun macam yang kita baca tadi, tak perlu bunyi tanwin dia tu. Wa in kullun tu tak payah bunyi kullun. Jadi wa in kullun lamma. Sama juga yang lepas tu jami'un tak payah bunyi tanwin. Jadi kita baca jami'ul ladaina. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Sila. Ayat lepas ni pun macam tu. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Alangkah besarnya penyesalan
yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran itu. Tidak datang kepada mereka seorang Rasul, melainkan mereka mengejek-ejeknya. Tidakkah mereka mengetahui betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka. Tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat pembicaraan kami. Semuanya di bawah Habib untuk menerima balasan. Satu bukti yang terang untuk mereka bagi menunjukkan mereka akan dibangkitkan kembali ialah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka mereka makan daripada biji-bijian itu. Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun tamar dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka makan daripada buah-buahannya dan daripada apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasang-pasangan, sama ada daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi, atau daripada diri mereka, ataupun daripada apa yang mereka tidak mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca malam ini adalah sambungan daripada kisah yang menarik, peristiwa yang kita baca minggu lepas dalam ayat-ayat sebelum ini. Allah dah tegang awal-awal surah Yasin tentang penutusan Rasul. Kemudian Allah tegang ada golongan yang terima, ada golongan yang menolak. Minggu lepas ayat sebelum ni Allah bawa kisah dulu, cerita untuk lagi jelas pada kita. Ada 3 orang Rasul, 3 Rasul dibunuh, mati terguru, bangkit seorang anak muda yang menyambung tugas Rasul. Anak muda ini pun dibunuh. Qila dukhulil jannah, tempatnya ke syurga. Dan selepas itu golongan yang membunuh para rasul, membunuh anak muda yang beriman ini, golongan ini pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, setelah Allah cerita secara khusus itu, ayat yang malam ini Allah Taala bawa secara umum keadaan manusia-manusia yang tidak mengambil iktibar, keadaan manusia yang secara umum sepanjang zaman yang menolak Islam. Lalu Allah Ta'ala menyebut ya hasratan 'alal ibad. Apa maksud ya hasratan 'alal ibad? Alangkah besarnya penyesalan pada hamba-hamba ini. Allah ke menyesal? Adakah Allah menyesal? Allah tak menyesal. Tetapi ayat itu disebut alangkah besarnya penyesalan, bukan Allah yang menyesal. Kata Asy-Syahid Sayyid Qutb, keadaan manusia yang ingkar itu, keadaan itu layak untuk disesali, kerana mereka ini telah datang hidayah, datang Rasul, datang orang bawa petunjuk, mereka tak terima juga. Maka ya hasratan 'alal ibad, menyesalnya lah kepada hamba-hamba, kepada manusia sebegini. Dalam tafsir Qurtubi ada beberapa tafsiran menyesalnya ke atas hamba-hamba ni. Siapa yang dimaksudkan tentang hamba-hamba ni? Ada tafsiran menyatakan hamba-hamba ni ialah para rasul. Menyesalnya kepada para rasul dengan makna rasul-rasul ni yang datang membawa Islam, masyarakat atau umat masing-masing tak terima. Jadi alangkah besarnya penyesalan pada kaum tadi yang telah menolak ibad, hamba-hamba yakni Rasul. Ada kata yang menyesal ini ialah golongan yang tak beriman itu. Apapun senang kita faham, ayat surah Yasin ini menyatakan penyesalan layaknya disesali golongan yang ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi
yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka yastahzi'un. Dalam tafsir disebut apa? Yastahzi'un, ejek. Dia ejek, mengejek. Ejek ni apa dia? Ejek ni memperli, mengutuk, memperkecil. Jadi ya hasratan ala al-ibad, menyesal golongan macam ni di hari akhiratnya. Ma ya'tihi min rasul, tidaklah datang pada mereka ada rasul datang illa kanu bihi yastahzi'un. Mereka ejek, mereka kutuk, mereka beli. Ini umat dulu, umat Nabi Muhammad macam mana? Bila Nabi Muhammad datang ke Mekah, tegur masyarakat, nasihat masyarakat, tak boleh pakcik sembah berhala, tak boleh bunuh anak perempuan, minum arak ni tak elok. Maka masyarakat di Mekah pun buat macam mana? Ejek, kutuk Muhammad ni nak cari glamour, nak jadi ketua, nak cari pengaruh, diejek, diperolok-olokkan. Ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nabi Muhammad lalui keadaan seumpama itu. Lepas zaman Nabi Muhammad, bila ada para sahabat, para tabi'in yang berdakwah, dan sepanjang zaman, bila ada tok guru, bila ada para pendakwah datang ke satu-satu kampung, satu masyarakat menegur, tinggallah amalan tak betul ni, tinggal yang ni tak elok, kena buat begini. Masyarakat kata apa? Illa kanu bihi yastahzi'un. Apalah, kita lama dah macam ni, tiba-tiba dia kata tak boleh. Kita dah semua orang buat macam ni, tiba-tiba kata tak boleh. Semua orang buat, apalah ustaz ni anti-establishment. Yastahzi'un. Semua orang kahwin mesti karaoke. Kenapa ustaz kata tak boleh? Ya. Kalau bawa contoh banyak lah. Kenapa kalau orang apabila berlaku kelahiran buat begini? Kenapa kita kalau begitu begini? Bila datang yang menegur, yang tegur itu diperlekeh. Bunyi lagi, minggu lepas bunyi lah. Kan ada bom. Isyak. Oh, masuk waktu. Kita tegur kan? Kita nak berhenti dah. Wallahu a'lam. Gitu. Sambung kan? Kita nak azan. Azan. Antara amalan yang Nabi Muhammad janji melayakkan seseorang mendapat syafaat di hari akhirat ialah menjawab azan. Rasulullah kata barang siapa yang dengar azan kemudian dia jawab ikut lafaz muazzin, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, jawab ikut semua. Bila hayya 'alal falah dia jawab la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah kata barang yang siapa yang jawab satu persatu, kemudian di ujung itu dia membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sehingga habis, halat lahu syafa'ati, halal baginya syafaatku. Jadi antara amalan yang baik untuk kita istiqamah, kalau kita dengar azan, kita jawab azan. Zaman sekolah dulu kita diajar kalau dengar lagu negaraku kena berhenti berdiri tegak, kena dalam pun kena berhenti berdiri tegak. Kita Nabi Muhammad ajar kalau dengar azan jawab, kemudian sambung dengan doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati, halal baginya syafaatku. Cuma bila dengar azan isyak ni rasa nak balik. Tak apa, kita sambung sini InsyaAllah kita berhenti dalam paling lewat pukul 9 lah. Kalau ada soalan kita jawab sikit soalan, 1-2 soalan kat ujung. Kalau ada boleh pas soalan ke depan. Pukul 9 kita berhenti, boleh kan? Drama tak habis lagi pukul 9 kan? 9.30 baru mula, sempat balik. Jadi ya hasratan ala al-ibad
alangkah besarnya penyesalan ke atas hamba-hamba. Bukan Allah yang menyesal, tapi ungkapan penyesalan ini diungkapkan dalam surah Yasin, layak disesali keadaan hamba-hamba yang perangai dia ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Bila datang rasul, mereka ejek, mereka kutuk para rasul. Pak, kalau hari ni orang kata ada penceramah, ada pendakwah, ada tok-tok guru yang dikutuk, yang diejek, pelik apanya? Rasul-rasul pun ada orang kutuk, rasul-rasul pun ada orang ejek dulu. Tapi golongan yang kutuk, yang mengejek rasul ni macam mana? Ya hasratan 'alal ibad, menyesal mereka. Alangkah besarnya penyesalan keadaan golongan macam ni. Ada tak lagi golongan begini zaman sekarang? Ramai. Masalahnya baca Yasin rajin, tafsir Yasin tak nak dengar. Sebab itulah kita bukan sahaja kita baca Al-Quran. Al-Quran penting juga untuk kita belajar makna, supaya kita mengambil iktibar. Kita takut termasuk dalam kalangan yang Rasulullah beri amaran, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Barangkali ada orang yang baca Quran, dalam masa yang sama Quran laknat dia. Allah, dia baca surah Yasin, dalam masa yang sama dia mengutuk ulama. Dia baca surah Yasin, dalam masa yang sama dia kutuk ustaz-ustazah yang datang menasihat masyarakat. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba yang macam ni. Ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang pada mereka rasul, melainkan mereka mengejek. Ustaz terang malam ini, ustaz samakan rasul dengan para ustaz ke? Tidak. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tugas para rasul, bila rasul tak ada, siapa yang sambung? Para ulama, tok-tok guru kita. Saya ni dalam proses belajar lagi, bukan termasuklah saya pun belajar lagi, tapi kita ada tok-tok guru kita ada ulama-ulama kita yang datang menasihat, yang memberi panduan, yang memberi fatwa. Maka adanya manusia illa kanu bihi yastahzi'u, mereka kutuk tok-tok guru, kutuk para ulama. Ini mereka yang akan menyesal di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala tanya, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Allah tanya soalan, tidakkah mereka tengok di sini dengan makna observe, perhati. Tidakkah mereka perhatikan bagaimana kami telah hancurkan kurul-kurul yang sebelum ni, yang mana walaupun ganas, hebat, besarnya bala tengka, kami telah hancurkan qablahum, sebelum mereka. Maknanya kaum yang Nabi kisah surah Yasin ini, ataupun yang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sebelum zaman Nabi Muhammad ni dah banyak dah kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah. Alam yarau, mereka tak tengok ke, tak ambil iktibar ke? Ayat Quran, ayat surah Yasin ni turun di zaman Mekah kan. Jadi di Mekah ni ramai orang yang kutuk Nabi, yang perlekin Nabi. Ayat ni tanya, mereka tak berhati ke umat-umat sebelum ni yang telah dihancurkan oleh Allah? Mereka la yarji'un, annahum ilaihi la yarji'un, dah hancur dah, mereka tak balik-balik. Mana Fir'aun yang begitu hebat bala tenteranya, hancur. Balik ada balik lagi? Tak ada dah. Kaum Nabi Saleh, kaum Samud, kaum 'Ad, mereka ni pahat. Bukit-bukit mereka pahat, buat rumah, duduk dalam tu. Allah Ta'ala telah hancurkan mereka ni, hebat. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, tentera yang nak hancurkan Kaabah, tentera bergajah Abraha datang juga dihancurkan oleh Allah. Annahum ilaihim la yarji'un, mereka tak patah balik. Tak ambil iktibar ke? Kena mengambil iktibar. Ambil iktibar. Kata Syahid Syekh Qutub di dalam tafsir dia fi Zilalul Quran, Syekh Qutub kata binatang pun ambil iktibar. Kalau ada kawan-kawan dia yang kena perangkap, dia tak lalu dah jalan tu, kijang.
Ijaz bila dia tengok kawan dia jatuh dalam lubang, dalam berangkap, dia lalu tak? Dia tak lalu tak? Dia akan hati-hati, dia tak pergi kat situ. Kata Syed Qutb, binatang pun ambil iktibar kalau tengok kawan dia jatuh kena perangkap, kawan dia terbunuh, bahaya, tak boleh pergi dah kat situ. Maka manusia, kenapa manusia tidak mengambil iktibar? Setelah kita tengok kaum dulu hancur, tengok Mesir hancur, tengok Libya hancur, tengok Tunisia hancur, maka kat lain pun kena ambil iktibar lah juga. Ada faham? Setelah lama menekan rakyat, menekan orang Islam sendiri, akhirnya Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan di Iraq. Bagaimana bunuh, para ulama dibunuh. Di Mesir 20-30 tahun ulama dibunuh, dipenjara, diseksa. Hidup-hidup je guna sepanah, tarik kuku. Para ulama di dalam penjara disentak janggut sehingga cabut kulit ni, hidup-hidup. Penyiksaan yang dibuat, akhirnya Allah Ta'ala hinakan golongan yang menghina para pendakwah, para ulama. Allah Ta'ala malukan, hancurkan mereka di dunia, dan di hari akhirat nanti akan diazab dengan azab yang lebih teruk. Alam yarau kam ahlakna qablahum. Mereka ni tak tengok ke? Tak nak ambil iktibar ke? Binatang pun ambil iktibar. Maka surah Yasin mengingatkan golongan macam ni. Kamu yang menghina Nabi, hina para pembawa agama ini, dihancurkan oleh Allah. Dan mereka tak kembali dah ke dunia ni. Hebat macam mana Firaun dan tentera dia bila dihancurkan oleh Allah, tak kembali dah, habis dah kita, habis. Hitler dulu, zaman hebat Hitler. Rusia yang hebat dulu, bunuh umat Islam, sembelih umat Islam, habis dah. Dan ada juga golongan-golongan yang terlibat dengan maksiat. Bila Allah Ta'ala datangkan malapetaka, bencana, gempa bumi, kehancuran, mana mereka itu semua? Tak ada dah. Annahum ilaihim la yarji'un. La yarji'un mana tak balik dah, tak balik-balik dah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat wahai manusia, walaupun mereka tu tak balik dah ke dunia, Fir'aun tak balik dah, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Ingat, walaupun mereka tak balik dah ke dunia, tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan kembali menghadap Allah. Memanglah Fir'aun tak balik dah ke dunia, memanglah golongan-golongan jahat yang dihancurkan ini tak balik dah ke dunia. Tetapi wa in kullun lama jami'un ladaina muhdarun, tapi mereka akan dihadirkan di hadapan Allah. Surah Yasin dia ayat Makkiyah, ayat yang turun zaman Mekah, ayat yang cerita tanam isu akidah. Surah Yasin cerita antara topik besar akidah ialah adanya syurga neraka, adanya hari kiamat. Mana golongan yang dihancurkan oleh Allah ini, mereka tak kembali dah ke dunia, tapi mereka pasti akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sekarang bila Nabi Muhammad baca ayat macam ni, orang Mekah pun soal, Muhammad, hancur lebur dah tu, hancur lebur semua dah. Manusia yang kena tanam dalam kubur, tok nenek kita dah hancur lebur, tulang belulang. Kamu kata wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Kamu kata akan patah balik semua kat dunia. Kamu kata akan hidup balik, akan dihidupkan balik menghadap Allah. Kan dah hancur, kan semua dah jadi tulang belulang. Nak buat macam mana? Macam mana kita kalau orang bersoal ni, orang cakap, you orang Islam cakap ada hari akhirat, semua akan hidup balik, semua akan dibangkitkan balik. Yang tok nenek kita yang dah 50 tahun dalam kubur dah hancur, macam mana? Boleh ke nak hidup balik? Kita kata dalam surah Yasin sebut wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, semua akan dihadirkan di hadapan Allah. Tak boleh lari pun. Yang baik hadir, yang jahat hadir. Yang Tok Imam, Tok Bilal, yang sokong Islam, yang menentang Islam, yang sokong Rasul, yang menentang Rasul, jami'un, semua ladaina menghadap Allah, muhdarun, akan dihadirkan di hadapan Allah. Dah hancur, tapi macam mana?
Bila orang persoalkan perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab. Jawab dia macam mana? Ayat lepas tu. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Antara tanda kekuasaan kami, antara bukti yang terang, orang yang dah mati boleh hidup balik. Antaranya apa bukti dia? Hujah kita kata Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Yasin ni, ada bumi yang kering kontak, bumi yang dah mati, tumbuhan kering, tiba-tiba turun hujan, rumput menghijau balik, hidup tumbuh-tumbuhan, keluar buah, keluar biji-bijian, yang mana daripada biji-bijian itu kamu boleh makan. Mungkin kita ni tak berapa terasa perkara ni, tetapi kalau di tanah Arab, kalau di tanah Arab cukup-cukup terasa. Sebab dia ada musim kering. Tanah Arab ada yang ada musim, ada yang bermusim. Mana kalau betul-betul musim kering, musim panas, memang gunung ganang bukit dia kering. Alhamdulillah lah, saya sempat lah 2 tahun lebih duduk di negeri Arab, jadi sempat tengok ada kawasan-kawasan yang kalau musim panas dia kering kontak. Bukit dia pun bukit botak, tak ada pokok, kering je. Tapi bila masa datang musim habis dah musim panas tu, hujan turun, dia dalam pertukaran musim, hujan turun. Sebab tu negeri Arab atap dia bukan macam atap kat kita, dia tak ada atap mana pun, dia tukar gitu. Sebab hujan dia pun dalam 2 kali setahun, masa pertukaran musim. Masa saya kat Yaman gitu, dulu gitu. Jadi ada kawasan bukit yang memang kering kontak. Bila pertukaran musim, hujan turun, kawasan bukit tadi dia bertukar menghijau. Hijau kita nampak seluruh bukit. Maknanya Allah Ta'ala turun sebut ayat ni nak beri hujah kepada orang Arab yang keadaan sekelilingnya macam tu. Wa ayatul lahumul ardul maitah, tanda mereka yang mereka boleh lihat bumi yang mati, yang kering kontak. Ahyainaha, kami hidupkan kembali bumi itu. Wa akhrajna minha, kami keluarkan dari bumi itu habban. Habban ni maksudnya biji-bijian. Faminhu faminhu ya'kulun. Ya'kulun ke tak kulun? Ya'kulun. Faminhu ya'kulun. Dan daripadanya lah kamu semua makan. Dia tak sebutlah buah durian, tak sebutlah buah rambutan. Sebab ini contoh di situ. Jadi kita fahamlah bahawa Allah Ta'ala menyuruh manusia melihat. Jadi kita dalam kita berhujah dengan orang bukan Islam, kalau kita nak kata Allah berfirman, semua manusia akan dibangkitkan. Dia kata apa dia Allah? Awal dia berfirman tak. Jadi digunakan juga di dalam mengisbatkan akidah, di dalam nak ajak orang berfikir, kita melihat alam-alam di sekeliling. Ada pepatah Arab menyebut bahawa setiap perkara di dalam alam ini adalah dalil pada kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Yasin mengajar kita supaya melihat alam, menggunakan alam untuk melihat kebesaran Allah. Kita tengok pokok, melihat kebesaran Allah. Kita tengok gunung ganang, kita melihat kebesaran Allah. Kita tengok pasang surut laut, melihat kebesaran Allah. Kita tengok berlaku siang dan malam, melihat kebesaran Allah. Ada orang salah guna. Dia tengok awet cantik, aku melihat kebesaran Allah. Tu salah guna tu. Dia tengok perempuan seksi, oh hebatnya ciptaan Allah. Itu menyalahgunakan. Jangan salah guna main-main dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ni mengajar supaya antara ni contoh nak cerita tentang kehidupan Allah Ta'ala boleh hidupkan kembali. Dan secara logiknya, kalau secara logik, manusia ni asal ada ke tak ada? Asal kita tak ada kan? Asal kita tak ada. Kemudian berlaku persenyawaan, mak kita mengandung, celup keluar, lepas 9 bulan keluar jadi orang. Lepas tu besar. Yang kita masa baby, lepas tu terlentang, lepas tu merangkak, lepas tu pandai berjalan, berlari, keluar misai, keluar janggut. Tua kita ni asalnya ada ke tak ada? Tak ada. Asal tak ada,
Allah boleh cipta buat jadi ada. Asal tak ada jadi ada. Yang dah ada cuma mati hancur, nak buat balik mana lebih senang? Yang dah ada hancur nak buat balik, ataupun yang asal dari tak ada jadi ada? Kalau nak kira logiknya, yang dah ada hancur nak buat balik itu lagi senang daripada yang tak ada tiba-tiba boleh buat jadi ada. Jadi Allah berkuasa buat kita dari tak ada. Allah lagilah senang bagi Allah untuk buat kita yang dah ada cuma hancur nak buat balik. Kedua-duanya itu bagi Allah terlalu mudah. Tetapi kalau kita nak fikir logiknya, jadi dalam surah Yasin mengajak manusia supaya berfikir. Orang Arab di Mekah pernah berlaku, mereka cuba mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat yang Allah Taala kata bala qadirin ala an nusawwiya banana. Bala qadirin ala an nusawwiya banana. Bila orang Arab bukan pada Muhammad, kalau kamu tak boleh nak buat balik, kita dah hancur dah ke nenek kita. Turun ayat Quran kata Allah Taala mampu nak cipta balik sehinggalah menyusun susunan jari manusia. Bahkan Allah mampu nak cipta balik walaupun nak sehinggalah mencipta susunan jari manusia. Kenapa Allah sebut sehingga susunan jari manusia? Hari ini dalam ilmu sains moden hari ini, suatu bahagian tubuh manusia yang digunakan untuk membezakan manusia walaupun manusia itu manusia kembar ialah pada fingerprint, cap jari. Cap jari ni akan membezakan manusia walaupun manusia itu manusia kembar. Kita tengok muka dia sama je, muka hidung sama, mancung mata sama, sipit kulit sama, tapi tengok cap jari ini beza. Dan kalau orang bisnes dalam perniagaan, daripada dikembangkan ilmu fingerprint ini, itulah sehingga wujudkan di kedai-kedai barcode system. Barcode yang kita beli barang tik je kan. Barcode system adalah dikembangkan daripada idea fingerprint, cap jari. Kali ni yang membezakan antara barang dengan barang. Barang dia ada barcode dia, cap jari membezakan manusia. Lama dah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, manusia yang mempertikaikan kebangkitan kembali. Allah Ta'ala kata aku boleh cipta balik semua manusia sehingga susunan cap jari pun aku boleh cipta balik. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Mereka semua pasti akan dikembalikan, dihadirkan di hadapan Allah. Masa itu masing-masing menyesal. Masa itu lagilah menyesal. Yang kita baca tiap-tiap hari Jumaat. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Allah Ta'ala sebut surah Sajdah kita baca pagi Jumaat. Walau tara idhil mujrimun, kalau kamu tengok wahai Muhammad keadaan orang-orang yang buat maksiat, yang engkar perintah Allah kat dunia dulu, bila mereka dibawa hadir dalam mahkamah Allah, nakisu ru'usihim, mereka tunduk kepala mereka. Kenapa mereka tunduk? Adakah sebab mereka tidur? Bukan. Kalau dalam kuliah mungkin tunduk sebab tidur, tapi dalam mahkamah Allah mereka tunduk sebab mereka tahu mereka tak boleh pergi dah, mereka salah. Tunduk dia macam orang masuk mahkamah macam mana? Bila dia salah, dia tutup kan, ambil surat khabar, ambil baju, tunduk, tak nak nampak kamera. Masa buat maksiat, masa buat dosa, tak ingat apa, Allah nampak. Tapi bila masuk mahkamah, dah bersalah, nampak ada kamera TV3 kat sana, ada tunduk, tak nampak muka. Masa dia buat dosa, masa dia buat maksiat, dia tak ingat nak tunduk. Tapi dalam surah Sajdah kata, mereka ni pada hari akhirat nanti, nakisu ru'usihim, mereka tunduk kepala. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna, ya Allah, kami nampak dah hari ni surga neraka. Wa sami'na, kami dengar dah kat dunia dulu. Farji'na, tolong hantar balik kami ke dunia ya Allah.
na'mal salihah, kami nak buat amal soleh. Tolong hantar balik kami ke dunia, kami tak nak tinggal solat dah. Tolong hantar balik kami ke dunia, kami tak nak bohong isteri dah. Tolong hantar balik ke dunia, kami nak bayar hutang orang, ya Allah. Tolong hantar balik kami ke dunia, tak nak dah fitnah orang, ya Allah. Tolong hantar balik kami ke dunia, tak nak dah khianat kat partner dalam bisnes, ya Allah. Tolong hantar balik kami ke dunia, tak nak claim overtime tipu. Tolong hantar balik kami ke dunia, ya Allah. Tak nak ganggu anak dara orang dah. Tolong hantar balik. Na'mal salihah inna muqinun. Minta balik ke dunia balik. Sebab apa? Nak amal soleh. Ini yakin tak? Nampak syurga, nampak neraka. Ini. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun ni. Bila dihadirkan di hadapan Allah. Lalu Allah Ta'ala kata tengok bumi yang mati pun boleh hidup balik, keluar tumbuh-tumbuhan, maka Allah boleh sangat nak hidupkan balik manusia. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun. Dan kami jadikan di bumi itu taman-taman, kebun-kebun jannah. Jannah ni asalnya kebun, kebun-kebun yang begitu banyak, daripada buah kurma, daripada buah anggur. Sebab apa disebut buah kurma dengan buah anggur? Dalam tafsir sebut Allah Ta'ala bagi tahu orang Arab, sebab nak highlight ini buah yang paling mahal lah. Kurma, anggur ni yang paling special kalau kat tanah Arab kan? Sebab orang Arab sebut orang yang ada kebun kurma tu kira orang kaya lah. Kalau kita orang ada kebun apa sekarang, kelapa sawit ke apa, nak bagi tahunya mana sebut kurma, sebut anggur tu orang Arab dia terus kan? Allah Ta'ala jadikan di bumi ni kebun kurma, kebun anggur yang begitu hebat. Kamu semua duk cucuk tanam, kamu semua berbangga dengan kurma, anggur. Dulu bumi tu kering kotak, Allah Ta'ala jadikan kebun, jadikan taman yang begitu hebat. Ada setengah tempat di padang pasir di tanah Arab sekarang yang di-clearkan pasir, dijadikan kebun. Sebab di dasar padang pasir itu bumi yang begitu subur. Kalau di Dubai, ada bumi-bumi di Dubai yang asalnya padang pasir kering kotak, sekarang dah jadi taman yang indah. Hasil maknanya mereka buat usaha mereka begitu hebat, jadi kebun taman yang indah. Tapi asalnya memang kering kotak. Jadi ini semua kuasa Allah. Manusia buat, manusia guna teknologi, guna baja dan sebagainya, tetapi semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh fikirlah tentang kebangkitan ini. Kenapa disebut kurma dan anggur di sini? Ini yang paling mahal, yang paling istimewa. Dan amat baik sebenarnya kalau kita boleh makan kurma. Sebut buah kurma ni, orang kita kurma dia berbuah bulan puasa. Di Malaysia ni buah kurma masak bulan Ramadan. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang tahun ada stok kurma. Kurma baik sebenarnya, baik, sangat baik. Ibu-ibu yang mengandung sangat baik makan kurma. Bukan ibu mengandung saja, bapa yang mengandung pun bagus makan kurma. Bapa mengandung ada juga kan. Buah kurma ni dia supplier fosforus, potasium, kalsium. Ibu mengandung kurma baik untuk tulang, gigi dan minda anak. Makanlah kurma. Dan waktu nak bersalin tu pun sangat baik. Ibu mengandung ni banyak makan kurma sebab dia supplier tenaga segera. Glukosa dan fruktosa yang ada dalam kurma ni dia cepat hadam. Dia memberi tenaga segera. Bahkan masa nak beranak pun masuk dalam apa panggil labor room, bilik salin. Masa nurse dia cakap push bagus kalau makan kurma. Dia orang baru salin tahulah pengalaman kan. Jadi itu memberi tenaga, sangat baik. Yang sedang menyusu baby pun baik makan kurma
sebab dia supplier tenaga segera. Fajjarna fiha minal uyun. Saya tak jual rumah, bukan nak kata rumah yang jual rumah. Semua ada sahabat jual biskut rumah, ada kat belakang tu, nampak kan? Biskut Arab tu boleh kalau nak beli lepas ni. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami juga daripada air yang kering kontang. Tak payah tengok lagi lah, tengok Faisal, tengok sini. Saya sebut biskut sebab nampak ada sahabat menjaga kat belakang. Faisal boleh beli. Yang tuan-tuan pun boleh beli. Bujang lagi tuan dia, nampak mantu boleh. Ni tengok sini dulu. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan daripada air, daripada bumi yang kering kontang itu pun boleh keluar mata air. Al-uyun, mata air. Allah Ta'ala juga yang mengeluarkan mata air daripada bumi yang kering kontang. Poinnya ialah nak mengajak manusia supaya berfikir. Surah Yasin banyak dia akan tanya soalan. Nanti akan banyak lagi tanya soalan supaya kita berfikir. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Supaya manusia juga dapat makan daripada buah-buahan dan juga daripada usaha tangan mereka sendiri. Mereka berusaha, mereka bercucuk tanam, mereka berkebun, daripada itu mereka boleh makan. Siap boleh makan lagi asal bumi kering kontang itu. Afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur di atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ini? Tidakkah mereka bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Taala beri? Macam mana cara bersyukur? Ada orang dapat nikmat, dia syukur. Ada orang dia kena uji, dia sabar. Mana lebih susah? Nak sabar susah ke nak syukur susah? Nak sabar susah ke nak syukur susah? Ada kata sabar, ada kata syukur. Ni khilaf ulama lindungan. Ada orang bila dia sakit, dia sabar. Dia ada masalah, dia sabar. Ada orang bila dia sihat, dia dapat nikmat, dia syukur. Mana yang lebih susah? Nak sabar ke nak syukur? Syukur ke sabar? Kita ambil contoh. Orang sakit, betapa ramainya orang yang sakit. Bila dia sakit, dia ingat Allah tak? Dia ingat Allah. Bila dia sihat, dia ingat Allah tak? Saya selalulah buat contoh. Kita ni dalam masjid ni ada orang umur 30-an, 40-an, 20-an, 50-an, 60-an. Selama ni kita hidup, tiap-tiap pagi kita bangun, kita buang air. Kita buang air kecil, buang air besar. Buang air kecil tu semua je. Berapa kali lepas kita buang air, kita keluar tanah, Alhamdulillah, syukurnya Allah ini dapat buang air. Selama kita duk buang air, yang ingat Allahnya bila? Bila kena batu karang, Allah, susahnya tak keluar. Baru Allah bila kena batu karang. Bila semelik tu, Allah dalam jambang bunyi, Allah nak beranak rupanya semelik. Baru Allah. Jadi masa sakit, masa masalah, ramai orang sabar, ramai orang ingat Allah. Bila senang, bila sihat, tak ramai orang yang bersyukur. Sebab tu ayatnya teringat, liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Kamu boleh makan buah-buahan, kamu boleh makan hasil usaha tangan kamu, kamu cari rezeki. Kenapa tak syukur selama ni Allah Ta'ala bagi nikmat? Banyak nikmat kita Allah bagi ni. Kenapa tidak bersyukur wahai manusia? Bersyukur kena 3 cara. Sempurna syukur dengan 3 perkara. Kalau tak cukup 3 ni, tak sempurna. Tak jadi kita di kalangan orang yang bersyukur. Dan orang bersyukur ni terlalu sedikit. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab pada suatu hari lalu duduk tawaf kat Kaabah. Ada orang Badui berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil.
Badui itu berdoa, ya Allah, jadikan aku di kalangan yang sedikit, jadikan aku di kalangan yang sedikit. Sayyidina Umar begini, kenapa minta sedikit? Semua orang minta banyak. Lalu badui ini kata, wahai Umar, tidakkah kau ingat firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit umat aku yang bersyukur. Sedikit orang bersyukur. Sebab tu aku minta jadi di kalangannya sedikit, biar aku ni pun termasuk di kalangan orang yang bersyukur. Bersyukur kena ada 3 perkara. Yang pertama, terdetik dalam hati, ini dari Allah. Maknanya kita, kesihatan kita, rezeki kita, apa yang kita bolehi, kita makan malam ni, terdetik dalam hati, ini dari Allah. Walaupun malam ni kawan kita belanja cabai tiang, terdetik dalam hati, ini dari Allah. Kemudian tersebut di mulut, sama ada kita sebut Alhamdulillah, ataupun kita sebut, oh ni Allah bagi, anak saya dapat 5A, Allah bagi, anak kita dapat 5A, terdetik dalam hati bahawa ini dari Allah. Tak cukup dalam hati saja, kena sebut di mulut. Kita sihat, dapat hadir majlis ilmu, kita dapat gaji, dapat bonus, dapat 500 rial, ini dari Allah. Sebut di mulut, Alhamdulillah, ini semua dari Allah. Hakikatnya kadang-kadang dari tangan ayah, kadang-kadang dari tangan suami, kadang-kadang dari tangan bos, kadang-kadang dari tangan jiran, kadang-kadang dari tangan menteri, kadang-kadang dari tangan abang, kadang-kadang dari tangan pak mertua. Hakikatnya adalah dari Allah. Jadi tangan-tangan manusia yang bagi tadi, kita cakap terima kasih. Hakikat kita faham semua ni datang dari Allah. Dari Allah yang lebih utama untuk kita syukuri. Manusia bagi, terima kasih kamu bagi. Tapi Allah yang hakikatnya pemberi rezeki, baru orang tu bersyukur. Yang ketiga apa dia? Tadi dalam hati, sebut di mulut, dari Allah. Yang ketiga, kita kena guna nikmat itu untuk mencari keredaan Allah. Nikmat sihat, nikmat rezeki, nikmat duit, nikmat makanan, nikmat apa pun, kita guna segala-galanya itu untuk mencari keredaan Allah. Afala yashkurun. Kenapa manusia tidak bersyukur? Tidakkah manusia itu bersyukur? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan sesuatu, setiap sesuatu secara berpasangan. Mimma tumbitul ardi, sama ada yang keluar dari bumi, wa min anfusihim, ataupun diri-diri kamu wahai manusia, wa mimma la ya'lamun, dan yang kamu tak tahu. Antara ayatnya ada beberapa perkara. Yang pertama, subhanallazi, perkataan subhanallah. Ini ungkapan kita nak memuji Allah, nak mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Kita kena latih mulut kita bila melihat ciptaan Allah, sebut subhanallah. Kita tengok sesuatu yang kita takjub, biasa kan? Biar kita orang yang selalu datang majlis ilmu ni, biar ada syiar, tengok sesuatu, subhanallah. Ini cara dia. Bukan cakap OMG. OMG. Nanti tahu OMG tahu? Tak tahu. Itulah tak ada Facebook. Kan? OMG ni, oh my god, bahasa Facebook. Kita terpengaruh dengan bahasa-bahasa OMG kan? Yang lagi OMG ni bukan ungkapan orang Islam, ini ungkapan orang Kristian. Oh my god, dia tak kenal Allah. OMG kan? Patutnya kita sebut subhanallah bila takjub, bila kagum, subhanallah. Ni tengok sesuatu yang takjub, OMG. Yang teruk lagi, ya ampun. Itu terpengaruh dengan budaya-budaya bukan datang dari Islam. Islam bila dia tengok sesuatu yang menakjubkan, dia kata subhanallah. Itu kaedah kita. Jadi ayatnya mengajak manusia subhanallah. Apa makna dia? Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Subhanallah.
Kita tengok ada anak-anak kecil yang rajin solat, yang boleh baca Quran, subhanallah. Biasa macam tu. Kita tengok dia ni baru beli kereta baru, subhanallah. Kita tengok dia ni baru jadi pengantin baru, subhanallah, bahagia ni. Ya, kita tengok masjid baru, subhanallah. Biasa kan menyebut subhanallah. Ini jalan ayat ni, subhanallazi khalaqal azwaj, maha suci Allah, tidak ada sebarang kekurangan yang menciptakan setiap sesuatu berpasangan. Apa maksud berpasangan? Ada 3 perkara. Mimma tumbitul ardh, daripada yang tumbuh dari bumi, berpasangan. Berpasangan yang tumbuh dari bumi ni tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada pasangan. Ada jantan betina. Ada. Macam mana nak tahu tumbuhan tu jantan betina? Ada. Pokok pisang ada jantan betina. Tengok kat mana? Kelapa sawit. Dia ada yang keluar buah, ada yang tak keluar buah. Begitu. Dia bukan saja pokok tu ada jantan betina. Dalam ilmu sains pada hari ni, adik-adik kita dia belajar tentang ovule, yang dia panggil pendebungaan. Berlaku pendebungaan pokok antara jantan dan betina. Sebab tu kalau yang belajar sains hari ni, dia ada ejen-ejen pendebungaan, istilah dia lah. Sama ada dengan angin yang tiup, angin tiup dia bertaburan, dia berlaku pendebungaan, ataupun kumbang, ataupun bubur. Semua ini Allah Ta'ala cipta berpasangan. Mimma tumbitul ardh, daripada yang tumbuh daripada bumi, satu. Wa min anfusihim, dan berpasangan daripada diri-diri kamu wahai manusia. Mana pasangan macam mana? Kenapa senyum? Ada pasangan tak? Ada dah. Ni ada dah ni. Tak ada lagi. Tak ada lagi, bukan tak ada langsung. Senyum je cerita bab pasangan. Bagus ni untuk lepas kan. Makcik-makcik ramai yang hujan. Alhamdulillah. Ni sahabat-sahabat Facebook saya semua. Dia orang datang, alhamdulillah. Ni wamin anfusihim, daripada diri manusia. Diri manusia ni dicipta berpasangan. Islam adalah agama yang meraihkan naluri manusia. Naluri manusia ni nak berpasangan. Yang lelaki nak beristeri, yang perempuan nak bersuami, ini biasa. Naluri nak kepada seksual, Islam lah. Tapi Islam datang membawa cara menguruskan manusia, bahawa manusia ini hidup berpasangan. Semua orang nak berpasangan. Nak pasangan? Nak? Tak nak? Semua orang nak berpasangan. Islam cantik. Tapi barat, kalau orang Mekah zaman jahiliah, surah Yasin ni turun di zaman Mekah. Orang Mekah mereka nak berpasangan, tetapi perempuan menjadi tempat memuaskan hawa nafsu. Orang perempuan, orang perkahwinan menurut Ummul Mukminin Aisyah di zaman Mekah, ada banyak jenis perkahwinan. Ada perkahwinan satu perempuan, ada bergila-gila lelaki pergi bersama dengan perempuan tu. Bila mengandung, lelaki-lelaki kat ni beratur. Lalu perempuan ni pilih mana satu yang dia nak jadi ayah pada baby. Tak tahu mana ayah. Ini jahiliah. Ada yang mereka cari pembesar-pembesar, baru isteri pergi bagi kat pembesar supaya dapat berkat anak. Nama jahiliah ada dah. Jahiliah Mekah. Dan ada satu kajian di sebelah Eropah sekarang. Di sebelah Eropah sekarang, populasi ataupun kependudukan semakin berkurang. Yang mati ramai, tapi kadar yang baru lahir tak boleh nak cover jumlah yang mati. Ini berlaku di negara barat sekarang. Yang tua yang mati ramai, tapi baby yang baru lahir tak ramai. Lalu dibuat kajian. Bila dibuat kajian, dihantar soal selidik. Ditanya golongan wanita, sebab kebanyakan orang perempuan di negara barat mereka tak nak bersalin. Kalau bersalin pun seorang dua orang, lepas tu dia orang tak nak bersalin. Dia orang rela pelihara anjing. Bersalin anak seorang dua, lepas tu tak nak. Dia buat soal selidik. Ditanya kenapa wanita-wanita di barat tak nak melahirkan anak.
Lalu kebanyakan perempuan menjawab, kami, kalau kami salin, kalau kami lahirkan anak, kami sendiri kena jaga anak. Yang lelaki ni tak nak tanggungjawab. Jadi bila lahir, tidaklah kami sakit mengandung, salin kami pula kena jaga. Jangan kami tinggalkan kami. Sebab tu kami tak nak melahirkan anak. Ini jawab golongan perempuan di barat. Sebab itulah mereka tak nak salin. Apabila ditanya orang lelaki, soal sedikit ditanya, wahai orang lelaki, kenapa pandai buat kerja je tapi tak nak bertanggungjawab pada anak yang dilahirkan? Lalu kebanyakan orang lelaki di barat menjawab, betul dia melahirkan anak, tapi tak tahu anak tu anak siapa. Saya mungkin orang keempat kelima lah. Hari itu rosak institusi keluarga, hancur. Yang perempuan tak nak salin, yang lelaki tak nak bertanggungjawab. Sebab mereka dah hidup macam binatang. Tapi Allah Ta'ala kata memang manusia ini dicipta berpasang-pasangan, ada lelaki, ada perempuan. Islam datang menyusun dengan baik. Jadi subhanallazi khalaqal azwaj. Allah Ta'ala mencipta semua dia berpasangan, daripada yang tumbuh di bumi, daripada diri manusia. Dan ada satu lagi yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Wa mimma la ya'lamu, dan daripada apa yang kamu tak tahu. Ini cantik ayat ini. Kalau dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari menyenaraikan perkara-perkara yang berpasangan. Disebut apa? Al-kufru wal iman. Antara yang berpasangan apa dia? Kufur dan iman. Asyaqawah was sa'adah, kebahagiaan dan kecelakaan. Al-huda wal dhalal, petunjuk dan kesesatan. Al-lail wal nahar, malam dan siang. As-sama' wal ard, langit dan bumi. Imam Tabari dia senaraikan perkara yang berpasang-pasang. Tapi yang masuk wa mimma la ya'lamu, dan daripada apa yang kamu tak tahu. Apa maksud ayat ini? Subhanallazi khalaq. Maha suci Allah yang ciptakan semua berpasangan, yang kamu tahu dan yang kamu tak tahu. Antara perkara yang orang Mekah dulu tak tahu, dan ulama fikih pada zaman ayat Quran itu, Allah Ta'ala kata banyak lagi kami cipta berpasangan tapi kamu tak tahu. Zaman dulu orang tak belajar lagi tentang neutron, tentang proton, elektron, kan? Ada cas positif, cas negatif. Mana orang tahu dulu? Jadi ayat Quran sebut awal dah Allah Ta'ala cipta semuanya berpasangan, dan termasuk yang kamu tak tahu sendiri. Yang zaman sekarang baru orang jumpa bahawa pada kejadian yang atom sehalus zarah ini pun juga penciptaannya secara berpasangan, positif dan negatif. Subhanallazi khalaqal azwaj. Maha suci Allah, hebatnya ciptaan Allah yang menciptakan segala-galanya secara berpasangan. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar. Ini insya-Allah kita sambung pada minggu depan. Kita naik ke langit pula. Ini ke bumi, ini kita naik ke langit. Ayat-ayat lepas ni naik ke langit. Bukan yang fail ni. Tapi nak cerita Allah Ta'ala tunjuk kejadian tentang bulan bintang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada 3 soalan sama saya sekarang ni, yang mungkin kita boleh jawab sedikit secara ringkas. Dan kalau ada soalan lagi boleh tulis yang pas ke depan lah. Untuk malam ni saya baca 3 soalan. Anak saya berusia 3 tahun dan belum melakukan potong jambul. Bolehkah saya melakukannya sekarang? Bagaimanakah cara melakukan potong? Bagaimanakah cara? Anak dia dah berusia 3 tahun tapi belum melakukan potong jambul. Bagaimanakah cara nak lakukan potong jambu? Potong jambu ni yang disunatkan dalam Islam, apabila lahir baby, disunatkan kita buat akikah. Apa dia akikah? Akikah ialah kita menyembelih kambing
dan disunatkan kita pilih pada hari ke-7 kelahiran. Kalau anak perempuan seekor kambing, kalau anak lelaki 2 ekor kambing. Tapi kalau anak lelaki dia nak sembelih seekor kambing pun sah akikah dia, tak jadi masalah. Kemudian majlis itu dibuat pada hari ke-7 kelahiran. Tak, kalau tak cukup duit lagi boleh tak nak buat lagi hari ke-7, tak apa, buatlah hari ke-14 ke 21 ke. Anak dia dah 3 tahun ni, kalau baru cukup duit pun boleh buat, sehinggalah anak itu balik. Bila anak dah balik, sunat buat akikah dah berpindah daripada ayah kepada budak itu sendiri. Maknanya kita sekarang, kita balik dah. Kita yang dah balik ni, kalau kita tahu mak ayah kita tak buat lagi akikah untuk kita, sunat kita buat sendiri. Oh, saya tak tahu lagi, saya ni mak ayah buat tak lagi akikah, boleh kita? Boleh kita buat sendiri, kan? Boleh kami seekor, panggil ramai-ramai kenduri, buat makan malam ni pun tak apa, kan? Minggu depan boleh kita buat, kita kambing minggu depan. Tapi kena bagi tahu rezeki masjid dah awal-awal. Jadi boleh. Yang sunat mak ayah buat sehingga baby tadi balik. Jadi yang tanya anak umur 3 tahun ni boleh buat. Boleh buat. Cuma itu bab sembelih kambing lah, akikah. Potong jambu. Dalam ini potong jambu ni sunat Melayu. Yang sunat Islam ialah potong kepala. Ialah cukur kepala. Ialah cukur kepala bayi tadi sehingga botak licin pada hari ke-7 sahaja. Yang sunat cukur ialah pada hari ke-7, dan kita ambil rambut yang kita cukur itu, kita timbang seberat emas, kemudian kita bersedekah pada fakir miskin. Rambut pada hari ke-7, jangan pada tahun ke-7 nanti banyak rambut tu berat kena sedekah. Pada hari ke-7 dia ingat, buatlah perkara ni sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ustaz, dah anak-anak saya besar dah Ustaz, yang bongsu pun nak ambil IPSA baru ni, dah macam mana? Balik buat anak baru, ataupun kalau cucu-cucu kita nanti, cuba buat ini sunat pada hari ke-7. Cukup kepala, timbang. Dah timbang dah Ustaz, duit tak cukup lagi nak sedekah. Tak apa, kita tahu nilai dia, sedekahlah lepas-lepas tu pun bulan lepas pun tak apa nak sedekah. Tak boleh buat hari ke-7 sembelih tadi, tak apa, hari-hari lain. Tapi yang cukup tu ambil. Ustaz, kepala baby tu lembut sangat hari ke-7 macam mana? Inilah yang saya fikir. Masa anak sulung lahir dulu, kita tengok kepala baby tu lembut sangat, tapi teringat ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, pastinya ada kebaikan untuk anak itu. Dan memang ulama sebut bahawa cukur kepala bayi ini baik untuk minda bayi tersebut. Saya tanya cikgu saya, cikgu sains, dia kata baby yang duduk dalam kandungan, air tuban tu, bila kita mandikan baby, kita mandikan guna sabun Dettol ke, sabun Axion ke apa ke, kulit boleh bersih. Tetapi kulit kepala ni tak boleh nak bersih kecuali kita cukur. Itu nak bersihkan. Dan ikut secara saintifik pun, otak ni lebih beri, lebih orang panggil apa, insya-Allah lebih cerdas moga-moga. Apapun ini anjuran Rasulullah SAW. Bukan cukur jambul, tetapi cukur kepala bayi itu sehingga licin. Berkenaan soalan kedua, berkenaan ibadat korban. Ini biasa ni soalan ni. Ada yang melakukannya di tempat sendiri dan ada yang buat di negara umat Islam yang kurang bernasib baik, seperti Kemboja, Selatan Filipina, Myanmar. Manakah yang lebih afdal? Biasalah. Dan memang ini realiti sekarang. Yang buat ibadat korban, mana lebih afdal? Buat kat kapal lindungan ke atau kat Kemboja? Yang buat kat tempat sendiri, dia kata kat tempat kita ramai lagi orang miskin, kenapa nak hantar jauh-jauh? Yang hantar ke Kemboja, ke Selatan Filipina, ke Indonesia. Yang ni pula dia kata umat Islam kat Kemboja sekali setahun nak rasa daging. Saudara kita juga, kita banyak lagi peluang. Habis mana yang lebih afdal?
Saya selalu menggunakan kaedah lah, kaedah mudah. Pernah saya sebut dulu nak terawih 8 ke 20. Ini pun kita pakai kaedah sama lah. Antara nak buat ibadat korban di sini ataupun di sana, yang paling afdal ialah yang paling ikhlas kerana Allah. Selesai saja. Yang paling ikhlas, itulah yang paling afdal. Antara tanda ikhlas, kita tak sibuk nak kutuk orang. Kita nak buat kat kampung kita sendiri, kita buat. Ada kawan kita nak hantar ke Kemboja, silakan. Kita yang nak hantar ke Kemboja, Mindanao, Indonesia mana, kawan-kawan yang nak buat kat kampung, silakan. Jangan kita nak buat kat luar, sebab kat luar murah RM100 dah lah. Oh ya, aku buat kat luar lah, kat luar murah sikit. Jangan niatkan itu. Buat kat sini 420, buat kat Kemboja 300. Kat sana boleh save. Kalau niat begitu tak betul. Dia masing-masing berbeza keadaan kos dia dan sebagainya. Jadi buatlah kat mana-mana pun, yang penting kita ikhlas pada Allah. Tanda ikhlas apa dia? Tak sibuk kita kutuk orang. Dan antara yang penting bab korban ini, ikhlas lah. Jangan kita duduk cerita kat orang yang kita buat. Ada yang dia duduk banding, awak buat berapa bahagian? Saya tak banyak, 4 bahagian je. Saya ajak dia warak je bunyi. Tapi rupanya dia nak cerita kat orang. Saya tiap-tiap tahun hantar ke Kemboja seekor lembu. Tak perlu kita cerita kat orang. Yang penting ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas satu lagi dah sebut bab korban ni, jangan kita berkira sangatlah. Ada yang terlalu berkira, oh masjid ni buat 400, masjid ni 450 ringgit, masjid ni buat 395. Jadi kita duduk banding-banding, duduk kira sangat. Janganlah kita berkira sangat dalam ibadat ini. Kita ambil yang terbaik, yang terdekat dengan kita, ataupun yang paling kita ikhlas. Jangan disebabkan berkira duit tadi. Bila saya sebut jangan berkira duit, kepada pihak penganjur pula, jangan makak tinggi sangat. Sehingga perkara ibadat korban ini menjadi komersial, jadi bisnes. Dia duduk makak tinggi-tinggi. Na'udzubillah. Okey. Yang terakhir, saya telah berkahwin selama 5 tahun dan belum dikurniakan zuriat. Saya telah mengambil anak angkat dan ingin jadikannya sebagai anak susuan. Bagaimanakah cara nak ambil anak angkat, bab anak susuan? Hebatnya Islam. Yang pertama sekali kita kena faham. Sahabat kita yang tanya ni, kata dia kahwin 5 tahun tak ada anak, ambil anak angkat, macam mana cara sesuai? Yang pertamanya, ada orang Allah Ta'ala uji dia tak ada anak dia. Ada orang Allah Ta'ala uji dia kahwin, ada anak, lahir anak jatuh berlubang. Ada yang macam tu, ujian betul tu. Ada orang Allah Ta'ala uji dia kahwin, ada anak, sihat. Bila anak dia besar, isyak dadah. Ada Allah Ta'ala uji mana tu. Ada orang Allah Ta'ala uji kahwin, ada anak besar, jantung tak berlubang, hidungnya berlubang. Besar tak isyak dadah, cerdik belajar, tapi tak peduli pada mak ayah. Cerdik tapi tak peduli mak ayah. Jadi life is about, ini semua adalah ujian Allah. Pelbagai. Ada Allah uji tak ada anak, ada Allah uji anak sakit, ada Allah uji anak tak cerdik, ada Allah uji anak isyak dadah. Pelbagai ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan anak susuan tadi. Anak susuan syaratnya, kalau dia nak ambil anak angkat, syarat yang pertama, kurang daripada 2 tahun. Nak jadi anak susuan, dia ambil baby yang kurang daripada 2 tahun. Satu, kurang daripada 2 tahun. Kemudian mestilah anak tadi menyusu kepada isteri dia 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Macam mana nak tahu dia kenyang? Mesti dia menyusu, baby itu berhenti menyusu, dia kenyang. Ustaz, isteri saya dah tak mengandung, macam mana nak ada susu? Boleh tak nak makan hormon ke, nak cari ubat ke supaya keluar susu? Boleh, insya-Allah. Boleh, dengan syarat cuba minta nasihat daripada doktor-doktor Muslim
supaya dia nasihat nak ambil hormon, ambil ubat ni yang tidak menyebabkan side effect yang bahaya. Minta nasihat doktor-doktor muslim, kalau dia kata awak dia sesuai makan ubat ni, boleh. Itu tak masuk dalam ikhtiar kita. Kemudian tak keluar juga susu, tak keluar sikit tapi 2 kali kenyang je. Ketika itu cara dia ialah cari kakak. Kalau anak angkat itu lelaki, cari adik-beradik isteri, kakak isteri, supaya jadi anak saudara. Ini sebab kita nak selesai masalah aurat, masalah persalaman yang besar ni. Kalau anak saudara itu lelaki, cari kakak isteri supaya menyusul jadi hukum anak saudara. Kalau anak saudara itu perempuan, anak angkat itu perempuan, cari kakak ataupun adik perempuan yang sebelah suami ini, supaya dia jadi anak saudara suami. Jelas? Jadi mesti menyusu 5 kali kenyang. Dan yang penting, baby itu umur 2 tahun ke bawah. Kalau umur 30 tahun menyusu, dia tak jadi anak angkat. Dia berhubung dengan anak menyusu. Itu tak jadi anak angkat. Jadi syarat dia 2 tahun ke bawah dan 5 kali kenyang. Kena jaga ni. Kadang-kadang kita ambil mudah ambil anak angkat. Bila besar tu, kita tak peduli dalam perkara ni, dia akan masalah. Duduk dalam rumah kita jadi orang asing. Kita tak peduli pak menyusu ni, Allah Akbar. Dia membesar. Dia hari tanggung dosa aurat terdedah. Dah tak rasa macam anak sendiri dah. Rasa lain, hukum Allah lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.